Mereka yang bertungkus lumus bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin-pemimpin politik. Tak apalah nak tunjuk, saya tak kisah nak tunjuk gambar ada timbalan menteri daripada UMNO naik duduk belakang traktor tiap-tiap malam duduk putar gambar tu. Duduk depan traktor, tak, saya tak kisah. Hari-hari tiap-tiap malam seolah-olah macam hari-hari dia naik traktor. Padahal sekali tu Tan Sri dia naik. Tapi pasal RTM putar hari-hari, orang pun ingat rajin timbalan menteri ni naik traktor hari-hari. Saya tak apa, saya tak kisah nak menyiarkan pemimpin, tetapi jangan menyalahkan fakta, jangan menidakkan peranan kerajaan negeri, jangan menidakkan orang-orang lain. Tuduh menteri besar tak turun. Saya bersembang dengan banyak ahli parlimen, saya tak nak sebutlah siapa dia, saya bersembang di coffee house, masuk dengan menteri. Saya kata, kalau berlaku di tempat yang berhormat, bolehkah yang berhormat pergi semua tempat? Dia kata tak. Begitu saya mau mengaku, saya kata saya pun tak mampu pergi semua tempat, tapi banyak tempat yang saya pergi tapi tak ada liputan. Panggil RTM tak main. Saya tidur di pusat penempatan banjir, tidur dengan mangsa banjir. Orang rumah pun marah. Dia kata nak pergi tidur pusat penempatan banjir ke tidur atas pusat? Ya. Bawa kain bantal tidur di pusat penempatan banjir. Tak ada RTM nak ambil gambar tolong masak bagi kepada mangsa banjir. Saya pun tak harap kau daripada ambil, tapi jangan menidakkan, mengatakan liputan pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kedah tak buat apa, pemimpin politik, ahli parlimen tak turun kawasan dan sebagainya. Saya nak katakan bahawa ini satu yang menyedihkan, dan kesedihan saya ialah apabila ke bawah Duli Tuanku Sultan Kedah, raja yang saya sayang, telah meluahkan ungkapan duka cita terhadap ada pihak yang menidakkan peranan kerajaan baginda, sumbangan kerajaan baginda, iaitu kerajaan negeri Kedah, kerajaan Pakatan Rakyat, dalam membantu mangsa-mangsa banjir. Kalau dulu-dulu Tan Sri pengusi, bila tuanku duka cita ni bermakna bahawa kalau bahasa dulu tu, itu bahasa raja murka. Sebab itu bagi saya bahawa sepatutnya menteri yang selalu berhujah dengan kata-kata indah, kata-kata pujangga, kata-kata kiasan, bermadah dan sebagainya, yang selalunya kata-kata bermadah itulah kata-kata yang menggambarkan bagaimana falsafah seni bahasa jiwa bangsa yang ada kaitan sinonim dengan bahasa-bahasa istana ini, sepatutnya tampil ke hadapan memohon maaf kepada ke bawah Duli Tuanku Sultan Kedah. Kalaupun tak mau mohon maaf kepada kerajaan negeri Kedah, tak apalah, mohon maaf, mohon ampun daripada ke bawah Duli Tuanku Sultan Kedah. Tak ada. Ini budaya Melayu, apa salahnya? Pasal tak cukup 10 ringgit lagi. Bukan masalah pendek, dia nak bagi cukup 10 ringgit. Dia nak bagi cukup 10 ringgit, dia tak cukup 10 ringgit lagi. Ada baru 2 ringgit 7 kupang. Baru 2 ringgit 7 kupang. Ya, dia nak masuk 2 ringgit 7 kupang balik lah. Jadi bagi saya bahawa ini suatu yang sangat mendukacitakan saya, bahawa sepatutnya bahawa patut kita didik rakyat, kita bukan mengapikan rakyat. Dalam menghadapi bencana musibah macam tu, kita bukan mengapikan rakyat. Memanglah kalau pitanya bagi leading question kepada dia, wakil rakyat ni tak main tak main, MB tak main. Yalah, hari tu dia tak main lagi, dia habang kata MB tak main lagi. Saya turun, tak ada siapa buat liputan, saya turun dengan Padang Rengeh. Saya tunggu dia di kawasan saya dengan batu pahat. Tak ada pula orang nak tunjuk gambar saya turun bersama dengan batu pahat, pergi melawat tempat saya berada di sama dengan dia. Tak ada pula orang kata turut serta bersama dengan Timbalan Menteri Pelajaran ialah ahli parlimen pokok Sena. Tak ada. Saya pun tak minta, tapi jangan mengatakan bahawa
Tak ada menafikan hak sumbangan orang lain. Apa dia? Boleh? Tan Sri pengurusi sedikit saja. Apabila menangani banjir ni, pihak-pihak menteri dan beberapa pihak berkenaan Barisan Nasional membandingkan antara negeri Kedah dengan negeri Perlis. Dia kata negeri Perlis lancar semua. Saya ada dengar menteri di Jabatan Perdana Menteri pada Padang Rangai turun dan memberi komen bahawa di Kedah ni dah ada pusat bekalan makanan untuk banjir, tapi Perlis tak ada. Dalam hal ini nampaknya apa yang dibuat di Kedah itu lebih baik daripada di Perlis. Yang keduanya, antara pusat pemindahan banjir di negeri Kedah pada ketika itu ialah stadium negeri. Ramai beribu di situ. Saya dimaklumkan stadium negeri ini adalah kepunyaan kerajaan negeri Kedah. Jadi mana yang katakan tak ada kerjasama kerajaan negeri, ya, sedangkan kemudahan fasilitis kerajaan negeri digunakan, tentulah dengan sokongan dan kebenaran kerajaan negeri. Apa komen Kosna? Terima kasih. Kerjasama kepada agensi-agensi kerajaan pusat. Komplain kata, Timbalan Perdana Menteri turun, Menteri Besar tak ada. Dah tak bagi tahu kat dia. Mai bagi salam lah. Tak bagi tahu kat dia kata nak mai. Jadi dia nak tahu macam mana kata Timbalan Perdana Menteri ke siapa kan yang nak mai. Bagi tahulah, barulah Menteri Besar boleh turun. Kita memberikan kerjasama yang sepenuh. Walaupun agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat itu dia direct lebih banyak dengan di bawah kementerian di peringkat federal ini. Tapi kita bagi 2 juta, kita harap kepada mereka, okey, hampa belanja duit 2 juta untuk kepentingan bangsa banjir. Dah kita bagi 2 juta, kita buka pula satu pusat yang lain untuk nak mengedar lagi barang-barang keperluan. Tak cukup, takut nanti 2 juta kepada Jabatan Kebajikan tu tak mampu, tak ada nak handle. Kita bukakan lagi pusat di bawah pejabat daerah, beri lagi. Tak ada masalah, kita berikan kerjasama. Habis banjir, saya nak sebut kepada rakan saya daripada Batu Pahat, Malat Menteri. Habis banjir, saya nak sebut atas nama ahli parlimen, saya bawa orang saya atas nama parti politik pergi cuci sekolah yang dimiliki oleh kerajaan pusat, bawah Kementerian Pelajaran, cuci sekolah. Maklum sajalah sampai ribu-ribu orang, yang berhormat menteri tengok sampai berapa ribu orang duduk di satu sekolah. Depa minta tukang tu habis, rosak habis. Nampak macam mana orang kampung mai? Orang Kedah panggil terai, orang panggil apa? Keten. Saya orang Kedah. Jadi bahasa dia ni bahasa darat tu, terai orang panggil. Keten. Dia mai tengah malam, Tan Sri. Sejuk, seluar dalam pun tak dan pakai. Dia tengok apa boleh selimut, dia capai dia buka. Dia ongkah habis hak dua dah. Habis cikgu besar kata, habis dah yang hormat kami ni. Tolong bisik-bisik lah kat Timbalan Menteri. Waktu Timbalan Menteri pergi di sekolah hutan kampung, tolong bisik-bisik lah. Kata lepas ni kena ganti banyak lah. Sejuk, nampak macam mana? Tak dan pakai seluar dalam. Walaupun murah turun cukai. Tak ada. 2 minit lagi Merwan. Ya? 2 minit lagi. Oh iya kah? Tak cukup bagi 10 minit. Baik. Jadi saya yang hitung masa saya Merwan. Sebab itu okey. Ya. Jadi yang seterusnya ialah berkaitan dengan soal spektrum 4G ni. Ini merupakan satu perkara yang sangat isu yang terkini. Saya tidak nak buat apa-apa tuduhan dan sebagainya, tetapi saya katakan bahawa bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Sekejap ada dakwaan daripada menteri telah beri kepada YTL, kemudian SKMM menafikan kita hanya beri untuk bukan untuk operasi evolusi jangka panjang untuk TV dan sebagainya, sedangkan mereka dah claim kata mereka boleh buat untuk TV dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kita beri kepada syarikat yang tidak bertanggungjawab. Jadi sebab itu bagi saya bahawa saya tak dengar pula menteri mengatakan minta syarikat itu minta maaf kerana kesilapan mereka membuat kenyataan-kenyataan klaim mengatakan bahawa telah pun diberikan satu spektrum yang menyeluruh sampai kepada untuk operasi TV. Dan akhirnya sekali ialah berkaitan dengan sebelum itu ialah 4G ni lagi, berkaitan spektrum 4G ni. Saya juga sangat kesal apabila kerajaan gagal untuk memastikan bahawa spektrum 4G ini adalah sebagai sumber pendapatan untuk negara yang sangat besar.
Kalau kita melihat di negara-negara luar bahawa spektrum 4G ini, frekuensi 4G ini ialah frekuensi ataupun spektrum yang boleh mendatangkan hasil yang sangat lumayan kepada negara kita. Di India sampai 124 bilion memberikan sumber pendapatan, sepatutnya memberikan sumber pendapatan kepada negara mereka. Begitu juga di sumber pendapatan kepada negara mereka. Tapi kepada negara kita ni, kita beri kepada beberapa syarikat tetapi tidak membawa pulangan yang baik untuk menambahkan pendapatan kepada negara kita. Dan akhir sekali ialah berkaitan dengan tabung Universal Service Provision USP yang berjumlah 4.53 bilion ini, yang saya kira bahawa sepatutnya telah berjaya mendekatkan jurang digital antara bandar dengan luar bandar ini, kerana tabung ini ialah hasil sumbangan tabungan yang dibuat oleh syarikat-syarikat telekomunikasi untuk membangunkan infra di kawasan-kawasan luar bandar, kawasan-kawasan pinggir bandar dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat bahawa luar bandar masih jauh ketinggalan kerana akibat daripada pengurusan yang tidak betul, yang mana pengurusan ini hanya lebih menumpukan lebih daripada 1 bilion untuk membeli netbook yang diberikan, yang saya kira bahawa itu bukan fungsi tabung ini untuk memberikan netbook dengan jumlah 1 bilion, apatah lagi dengan cara pembelian tersebut yang kita lihat bahawa sebut harga yang dibuat oleh kerajaan 835 untuk satu netbook, tetapi harga sebenarnya ialah lebih jauh murah daripada itu. Jadi semua ini saya rangkumkan bahawa sebagai satu penghujahan saya bahawa adalah wajar sebagai satu ingatan untuk Parlimen ini mencipta satu sejarah bahawa kita dengan penuh keterbukaan, menteri dengan penuh rasa jujur mengambil tugas dan tanggungjawab ini. Saya bukan suruh menteri letak jawatan. Kalau di luar ini isu-isu yang berkaitan dengan YTL, 4G dan sebagainya, ada menteri di India letak jawatan kerana jual 2G ini 4G. Saya hanya minta untuk potong RM10 dengan penuh kejujuran, kebertanggungjawaban kepada negara dan juga kepada rakyat dalam negara kita. Saya mohon mencadang.